Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan khususnya kepada warga Kasa yang dikasihi, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Pagi ini saya akan bicarakan suatu hadis yang sangat menarik. Ada 5 perkara yang disebut dalam hadis ini, bagaimana untuk kita mencapainya, bagaimana untuk kita mendapatkan 5 status, 5 kedudukan yang sangat hebat, yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita inginkan 5 perkara ini, kita kena lakukan 5 perkara yang lain. Bila kita buat 5 perkara ini, insya-Allah kita akan dapat natijah tersebut. Contohnya, biasalah kalau kita nak pergi ke satu destinasi, katalah kita nak pergi ke Seremban sebagai contoh daripada Kuala Lumpur, kita tengok lebih kurang jaraknya katalah lebih kurang dalam 80 km. Kita tahu dah bila perjalanan kita 80 km, minyaknya mesti banyak mana. Jangan kurang daripada itu. Demikian juga hadis ini menggambarkan pada kita kalau kita nak 5 perkara. Pertama, kalau kita nak jadi manusia yang dekat, yang banyak beribadah dengan Allah Ta'ala, dipanggil a'badan nas, hamba Allah yang banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, bagaimana untuk kita menjadi orang yang kaya. Yang ketiga, bagaimana kita nak jadi seorang mukmin. Yang keempat, bagaimana kita jadi seorang Muslim. Yang kelima, bagaimana apakah amalan yang kita kena buat supaya hati kita tidak mati. Tuan-tuan sekalian, sepotong hadis daripada riwayat Ahmad dan Tirmizi, sabda Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, nescaya kamu akan jadi seorang yang paling banyak beribadah pada Allah Ta'ala. A'badan nas, seabid-abid manusia. Jauhi yang haram, kamu jadi seorang hamba Allah yang banyak beribadah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takun a'badan nas, kamu jadi sehebat-hebat ibadah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, jauhi yang haram, baru kita rasa nikmat ibadah, nikmat doa, nikmat zikir, nikmat taubat, nikmat baca Quran, nikmat ukhuwah, nikmat seluruh kehidupan, termasuk nikmat redha. Semua nikmat ini kita akan rasai bila mana kita jauhi yang haram. Tapi bila tubuh kita, na'udzubillah, semoga Allah lindung kita bersama, ada perkara yang diharamkan, maka mesti ada kesan. Sebagai contoh, bila tuan-tuan tanam satu pokok, tiba-tiba satu dahan warna kuning, mesti ada sebab kenapa dahan kuning, kenapa dia mati, mesti ada sebab. Sebab itu tidak duduk pada dahan tersebut. Dengan kata lain, kalau kita tanam pokok rambutan ke durian ke, satu dahan kuning, kita ambil parang, kita buang dahan kuning tu, dia tak selesai masalah. Sebab daun yang kuning itu terjemahan daripada apa sebenar yang berlaku pada pokok tadi. Mungkin kita kena cari, pasal apa dahan ini kuning? Mungkin ada serangan musuh tanaman. Mungkin juga akar, bukan pada dahan. Mungkin akarnya ada anak-anak sebagai contoh. Maka demikian juga kita. Nak rasa nikmat ibadah, nikmat zikir, kalau kita jaga makanan kita yang halal, jaga pandangan kita, jaga tingkah laku, kita merasai nikmat tersebut. Nikmat zikrullah, nikmat minta ampun, nikmat taubat, nikmat ibadah, nikmat berkeluarga, nikmat dengan anak-anak, nikmat dengan keluarga kita, dengan jiran tangga kita, kita rasa. Sebab perasaan tu di hati kita. Maka itu kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah segala yang haram, nescaya kamu menjadi orang yang paling beribadah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redalah dengan apa yang telah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepadamu, nescaya kamu akan jadi orang yang paling kaya jiwamu. Reda dengan apa yang Allah tentukan pada kita, kita akan jiwa yang kaya. Kaya, tuan-tuan sekalian, bukan duduk pada harta, tapi duduk pada jiwa.
Maka jiwa yang kaya ini, jiwa yang lahir daripada redha dengan apa ya Allah tu. Kita usaha, kita ikhtiar, kita bekerja sungguh-sungguh, alhamdulillah. Ya, sebab itu tuan sekalian, saya pengalaman hidup ni, pernah satu hamba Allah, beliau ni seorang pakcik ni, dia ni suka berjalan. Dia singgah masjid, satu masjid duduk 3-4 hari, kadang seminggu, kemudian berjalan lagi duduk masjid. Gitulah hidup dia. Satu hari dia singgah di Masjid Tanjung Api, di Kuantan. Kebetulan waktu tu saya di Kuantan. Ya, pakcik ni duduk di masjid, dia bukan ikut jemaah tabligh, ni individu. Dia duduk dengan satu beg dia, duduk situ. Ya, kemudian saya perhati dia ni setiap semayang tak tinggal lah, setiap waktu dia semayang berjemaah. Alhamdulillah, seorang yang baik. Ya, sangat bagus, orang tua, umur dah lebih kurang 50-60-an lah. Ya, semayang tak tinggal. Cuma saya perhati dia ni, setiap kali semayang dia pakai kain yang sangat lusuh. Kain plekat yang sangat lusuh. Ya, itulah pakaian dipakai setiap hari semayang. Ya, dan satu hari ada seorang hamba Allah hadiahkan pada saya kain plekat. Saya bagi pakcik ni. Ya, saya bagi pakcik ni kain. Ya, lepas saya bagi, saya tengok dia tak pakai kain tu. Ya, dia tak pakai kain, dia tak pakai kain yang sama. Ya, satu hari pakcik ni dia ambil pukat-pukat yang dibuang oleh nelayan, kemudian ditahan tepi sungai tu, mana-mana dapat ikan. Dia siang ikan tu, dia belah, kemudian dia buat ikan kering, kemudian dia jual. Ya, itulah dia menanggung diri dia. Ya, dijual RM2-3, RM1-2 dijual, itulah. Ya, jadi satu hari saya lalu tepi laut tu, tepi pantai tu. Saya tengok pakcik ni sedang mengangkat pukat dia. Alhamdulillah hari tu rezeki murah, banyak ikan dapat. Saya nak cerita tu sekalian, bila saya lalu, pakcik tu nampak saya datang, saya lalu tu, dia panggil saya. Ustaz mari. Saya pun parking motor, saya pergi kat dia. Ya, dia pun naik, dia masukkan ikan tu dalam plastik, dia bagi saya. Kata, tak apalah pakcik ambillah. Terima kasih banyaklah, saya ada ikan dah. Tak, ambillah Ustaz, dia bagi. Ya, yalah, saya pun ambil lah. Ya, nak ambil tak kena, ambil kena. Saya ambil. Ya, saya tengok pada gulung kain dipakai tu, ya, besar gulung dia. Saya tanya dia, pakcik apa tu? Tuan-tuan sekalian, dia buka kain yang dipakai tu, kain gulungan terpakai tu. Ada satu, dia keluar satu. Ya. Dia buang satu plastik, dalam plastik ada plastik, dalam plastik ada plastik. Ya. 4-5 kali plastik, lepas tu kertas. Lepas kertas, buang kertas lagi. Lepas kertas tu plastik lagi. Buka tu, tuan-tuan tahu apa dalam tu? Kain plekat yang saya bagi. Saya tengok ni, Masya Allah. Saya tanya pakcik, kenapa tak tinggal di dalam beg dia kat masjid? Dia kata takut hilang, takut orang curi. Saya nak sebut pada kalian, begitulah penghargaan. Orang susah kita bagi, mungkin tak besar mana, tapi dia sangat menghargai. Ya. Dan bila saya jumpa hadis ni, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Redalah kamu dengan apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan pada kamu, nescaya kamu jadi orang yang paling kaya jiwa kamu. Ya, mungkin ramai orang susah yang tidak minta-minta dengan manusia, ya, kerana menjaga maruah diri dia walaupun dia susah. Sebab tu saya sering kali beritahu, kalau ada di antara kita yang kenal orang susah macam ni, kena beritahu. Sebab masyarakat kita di Malaysia, alhamdulillah, ya, ramai orang kaya yang pemurah, ramai orang senang sikit rezeki dia pemurah, insya-Allah. Tuan-tuan, saya tengok dalam bila tipu musibah banjir, ya, bertantan makanannya, sumbangan orang ramai. Berarti orang ramai sedia bagi. Tapi kalau kita tak tahu, tak diberitahu, mana kita tahu pakcik tu susah. Sebab tu kalau jiran tahu, kalau kita tahu, kena beritahu. Ya, beritahu. Maklumlah sikit kepada, insya-Allah, sama ada agensi masyarakat kita maklum. Kadang-kadang dia ni malu. Ya, sebab tu saya tengok pada hadis Nabi kata, redha satu aspek. Kita usaha wajib. Usaha ikhtiar, doa tu wajib. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya, tetapi redha dengan apa yang Allah bagi. Maksudnya tidak sampai buat yang haram, tak sampai merompak, tak sampai nak mencuri, nak sangat harta, tak sampai buat rasuah ataupun salah guna kuasa, na'udzubillah. Ya, kita jaga peraturan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki kita,
rezeki yang baik, yang diberkati, kita merasa tenang jiwa kita dapat rezeki tersebut. Ya. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Baiklah kamu pada jiran tetangga kamu, nescaya kamu akan jadi seorang mukmin. Maksudnya, kalau kita nak jadi seorang mukmin, Nabi sebut, buat baik dengan jiran. Ya, buat baik dengan jiran tetangga kita. Ya, hingga jiran kita itu, kata Nabi SAW, setiasa Jibril, mazala Jibril yusini birjar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Ya, sentiasalah Jibril datang kepadaku, mengingatiku, kata Nabi SAW, terhadap jiran tetangga, seolah-olah jiran yang aku ni boleh terima harta pusakaku, seolah-olah demikian. Maka demikian juga kita dengan jiran tetangga kita. Ya, terkadang seorang yang baik ialah bila nampak keaiban pada jirannya ditutup, tapi bila nampak kebaikan maka dihebahkan. Ya. Jangan kita nampak keburukan pada jiran lalu kita cerita pada orang lain. Tanggungjawab tu, sebab tu al-jar qabla al-dar. Ya, sebelum buat rumah, tengok jiran kamu siapa. Ya. Sebab itu ada ulama yang kadang-kadang sanggup membayar. Pernah berlaku satu peristiwa di mana jiran ni tak mampu bayar sewa rumah kerana tuan rumah menaikkan harga sewa rumah. Ya. Lalu bila jirannya dapat berita bahawa dia nak terpaksa pindah kerana tak mampu, dia kata, aku akan top up tambah kepada sewa kamu kerana aku khawatir bila kamu pindah, aku tidak dapat lagi jiran yang soleh, jiran yang baik macam kamu. Ya, sebab itu penting jiran. Dalam konteks ini kata Nabi, kalau kamu nak jadi seorang mukmin, hendaklah kamu baik dengan jiran. Ya, jadi kalau kita boleh ukurlah tahap keimanan kita dengan jiran tetangga kita. Yang keempat, wahibban nas ma yuhibbu nafsik, takun musliman. Wahibban nas ma tuhibbu li nafsik, takun musliman. Hendaklah kamu, kata Nabi SAW, ya, buat baik kepada diri kamu, ya, sebagaimana buat baik kepada manusia sebagaimana kamu nak orang buat baik pada diri kamu, nescaya kamu akan jadi seorang muslim. Kita buat baik pada orang lain sebagaimana kita nak orang lain buat baik pada kita. Ya. Kita buat baik sebagaimana orang lain, kita nak orang buat baik pada kita. Kita akan jadi seorang mukmin. Maksudnya setiap pertimbangan kita nak buat pada orang lain, kita fikir, kalau aku yang kena, macam mana? Ya. Kalau orang tu kata macam tu, ya, apa perasaan kita? Maka kita kena buat baik. Ya. Kalau jiran kita, kalau orang lain tak tegur, kita tegur. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah kamu pada manusia sebagaimana Allah buat baik pada kita. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, kalau kamu buat demikian, kamu akan takun musliman, kamu menjadi seorang muslim. Ya. Baik. Dan akhir yang kelima, wala tusirid dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalbi. Ya. Kata Nabi SAW, wala tuksirid dhahik, jangan kamu banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahika tumitul qalba. Ya, kerana membanyak ketawa itu menyebabkan hati kamu akan mati. Ya, jangan banyak ketawa. Tak boleh ketawa ke? Dalam Islam, ketawa suka, boleh, tidak larang. Ya, tidak ada hadis pun yang mengharamkan. Cuma Nabi pesan pada hari ini, jangan terlalu sangat banyak sangat ketawa. Terkadang-kadang bila kita suka sangat, ketawa sangat hingga seolahnya kita tak rasa, ya, sebutlah macam dunia kita punya sebagai contoh. Ya, kata Nabi SAW, orang yang banyak ketawa, berdekah-dekah ketawa dengan riuh rendah, kata Nabi, tumitul qalbi, mematikan hati. Ya, sama juga, ya, mendengar muzik-muzik yang tidak bermanfaat, hiburan-hiburan yang melarakan, ya, dia juga menyebabkan hati kita jadi keras dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, Nabi tidak pernah berbohong. Dan bila Nabi SAW berkata demikian, bukan makna kita tidak boleh ketawa, bukan makna kita tak boleh seronok, gembira, sebab ada hadis Nabi juga bergurau dengan para sahabat, sahabat juga bergurau dengan Nabi bergurau dengan isteri di baginda, dengan sahabat-sahabat baginda, hingga sahabat-sahabat merasakan bahawa walaupun kali pertama jumpa Nabi, seorang Nabi layan macam kami dah biasa dengan Nabi SAW. Ya, tetapi bukan dengan ketawa dengan kata lain bahawa ketawa terbahak-bahak hingga terkadang tak ada jaga maruah diri, tak ada jaga haibah diri dan seumpamanya. Ya, mudah-mudahan kita semua melihara perkara tersebut. Apa yang penting tuan sekalian pada hadis yang diwakilkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi ini,
kita ikan paduan kita, insya-Allah mudah-mudahan kita yang pertama kita jadi abadan nas, ya, yang kedua kita jadi aghnan nas, yang ketiga kita jadi orang mukmin, yang keempat kita jadi seorang muslim, yang kelima kita hati kita hidup sentiasa segar, hati kita bukan keras dan bukan mati hati tersebut. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingatlah, hati mereka itu berkarat disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Semoga Allah ampun dosa saya, semoga Allah ampun dosa kita semua, semoga Allah Taala mengampuni dan merahmati kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian dahulu aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.